Mula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 10, kami ingin membentangkan agama di Malaysia, Konfusianisme dan Taoisme. Sebelum itu, saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, nama saya Nur Imam Syarah binti Syamsul Kamar. Seterusnya, Nur Khairunisa binti Mat Salim, Nur Maisarah Idina binti Rozihan, Nuris Syairah binti Ishaq, dan Nur Ilfa binti Anwar. Seterusnya, saya serahkan kepada Nuris untuk membentangkan. Pengenalan Konfusianisme merupakan satu ajaran atau falsafah yang dipegang sebilangan masyarakat Cina di negara ini. Pengasas bagi ajaran Konfusianisme ialah Konfusi yang dilahirkan pada tahun 551 Masihi di negeri Lu dan meninggal dunia ketika berusia 72 tahun. Beliau merupakan seorang tokoh yang mendapat pendidikan dan berkhidmat sebagai majistik dan menteri di negerinya. Beliau banyak menghabiskan masa dengan menyemak manuskrip lama dan menyampaikan ajaran mulia dalam kehidupan. Konfusius banyak mengajarkan falsafah moral dan sosial, berlandaskan nilai-nilai abstrak seperti kasih sayang, keamanan, keharmonian, kemanusiaan, kebijaksanaan, keberanian dan kesetiaan. Konsep moral dan sosial bagi kekeluargaan. Ajaran ini sangat mementingkan organisasi kekeluargaan. Dalam sesebuah keluarga, kasih sayang sesama kaum, kerabat, ukhuwah serta ketaatan kepada ibu bapa dan abang sangat dititik beratkan. Ajaran Konfusianisme turut menekankan kepatuhan kepada orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam keluarga dan masyarakat. Seterusnya, saya serahkan kepada Iman. Konsep moral dan sosial bagi Konfusianisme ialah yang seterusnya adalah ketaatan anak. Ia adalah penghormatan yang patut diberikan oleh anak kepada ibu bapa. Konsep pemujaan dan penyembahan terhadap keluarga terutama nenek moyang yang telah meninggal dunia. Perbuatan baik atau buruk seseorang itu adalah gambaran terhadap seluruh keluarganya. Seterusnya, konsep yin dan yang. Semua perkara di dunia merupakan gabungan unsur pasif yin dan unsur aktif yang. Gabungan yang membawa maksud keamanan dan keharmonian. Ia adalah mencari teras kepada amalan masyarakat Cina bahkan sehingga hari ini. Teori yang adalah kuasa positif dalam alam seperti panas matahari yang melambangkan keputaran, manakala yin adalah kuasa negatif seperti bulan dan lautan yang melambangkan sifat-sifat lemah dan gelap. Seterusnya, Zen. Ajaran ini bermatlamat, membentuk seseorang bermoral tinggi dan sempurna. Ajaran ini menganggap manusia mempunyai sifat baik semula jadi. Manusia perlu membuat kebajikan dan mempunyai perasaan simpati. Perasaan ini perlu disemai bertujuan untuk menguntungkan masyarakat, terutama golongan yang kurang bernasib baik. Konsep Zen antara konsep yang digunakan dalam sistem pentadbiran negara. Seterusnya, saya serahkan kepada Maisarah. Konsep moral dan sosial, Junzi. Konsep bermaksud manusia yang benar, manusia yang sempurna, manusia yang terbaik. Li bermaksud kesopanan, budi pekerti dan pelaksanaan upacara rites. Mewujudkan semua negara yang stabil, pemerintah harus mengendalikan sistem pentadbiran berdasarkan konsep itu. Nilai T. T bermaksud persetujuan warga negara kepada nilai moral, merupakan prasyarat untuk menjadi anggota masyarakat. Masyarakat akan menjadi masyarakat yang baik jika pemimpinnya terdiri daripada kalangan orang yang mampu mengabdikan diri secara jujur kepada kepentingan bersama, memiliki watak dan kelakuan yang baik supaya boleh melahirkan penghormatan dalam diri. Saya akan serahkan kepada Nisa. Okey, Taoisme. Ajaran Taoisme merupakan ajaran yang berasaskan sistem falsafah yang melibatkan tentang moral dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Yang kedua, kepercayaan ini telah diperkaya oleh ajaran Konfusianisme dan membantu memperluaskan ajaran Buddha, dan yang kedua memberikan semangat, inspirasi dan panduan akhlak kepada orang-orang Cina.
Yang ketiga, Taoisma berasal daripada perkataan Tao yang bermaksud jalan. Seterusnya, sebagai satu sistem falsafah, Taoisma mengajar pengikutnya untuk mencapai ketenangan jiwa, kedamaian fikiran dan keharmonian emosi. Seterusnya, ahli falsafah Taoisma yang terkenal ialah Lao Tzu dan Chunzu. Lao Tzu menghasilkan buku Tao Te Ching yang mengandungi idea falsafah Tao yang merupakan refleksi mengenai kehidupan dan cara menanggapi kehidupan tersebut. Lao Tzu merupakan seorang pegawai yang penting di istana dinasti. Beliau mula menyebarkan falsafahnya selepas meninggalkan jawatannya. Beliau dianggap nabi oleh pengikutnya bagi ajaran Taoisma. Seterusnya, Chuanzu, mistik, moralis dan pembaharu sosial. Chunzu mempelajari buku-buku kuno dan kemudian membentuk pendapatnya sendiri tentang agama dan falsafah yang sangat menarik perhatian orang-orang yang mempelajarinya. Ketika berumur 90 tahun, beliau telah memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan sebagai pegawai dan kemudian beliau melakukan pengembaraan ke seluruh negara. Dan yang terakhir, ajaran Taoisma ini terbahagi kepada dua, iaitu Cult of Immortality dan Way of the Heavenly Teacher. Cult of Immortality, gerakan ini mengajar pengikutnya mencari kehidupan abadi menerusi meditasi, latihan pernafasan, gimnastik, mandi, seni seksual dan perubatan. Dan yang terakhir, Way of the Heavenly Teacher. Gerakan ini telah dikembangkan oleh Ko Chin Chi. Seterusnya Ifah sambung. Kebanyakan gerakan ini diwarisi daripada ajaran asal Buddha, seperti kepercayaan Trinity terhadap Three Pure Ones serta kepercayaan kepada syurga dan neraka. Gerakan ini terbahagi kepada dua kumpulan utama, iaitu kumpulan selatan ataupun disebut sebagai True Unity dan juga kumpulan utara yang disebut sebagai Complete Unity. Taoism pernah menjadi agama rasmi negara China pada abad ke-7 hingga abad ke-10 ketika pemerintahan kerajaan dinasti Tang 618 Masihi hingga 906 Masihi. Masyarakat Cina di tanah Melayu masih kekal menganuti dan mengamalkan kepercayaan yang dibawa dari tanah air mereka. Anutan masyarakat Cina dan kepercayaan yang diamalkan mereka telah turut menjadi satu pandangan biasa kepada masyarakat tempatan. Misalnya, dalam upacara pengebumian, muzik, opera, sekolah dan perayaan tahunan mereka. Itu sahaja dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.